نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفية هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة، وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا، وبالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله، بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم وفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibbin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang sekali lagi memberi kepada kita semua peluang dan ruang waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menunaikan kefarduan selain daripada menunaikan solat fardu 5 waktu. Kita juga turut dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu yang menjadi kefarduan. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghimpunkan kita di suatu tempat yang mana dihimpunkan oleh Allah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghimpunkan kita di dalam golongan orang-orang yang akan insya-Allah dipermudahkan jalan-jalan untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nikmat ini dikekalkan oleh Allah. Jadi sama-sama kita perbetulkan qasad, niat dan tujuan kita. Kenapa kita menghadiri majlis ilmu pada ketika ini. Mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah segala kelebihan, segala kelebihan yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang ikhlas menuntut ilmu. InsyaAllah malam ini sambungan kitab Penawar Pagi Hati. Muka surat berapa dah kita? 100? 196. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perenggan buat dulu. Dan sabda Nabi bagian yang kedua, bermula yang berperang. Bahagi yang kedua, meninggalkan segala maksiat itu. Bismillahirrahmanirrahim.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif dulu, bermula makna sabar padanya bahawa tiada cenderung ia hamba kepadanya, dan mengetahui akan bahawasanya sekalian yang demikian itu penaruhan pada sisinya selagi akan diambil daripadanya pada masa yang hampir. Adapun yang kedua, kata musannif dulu, iaitu barang yang menyalahi ia barang akan hawa nafsu. Ini cerita pasal sabar. Kata musannif dulu, ketahui olehmu bahawasanya hajat kepada sabar itu melengkapi akan segala masa. Dululah. Jadi sabar ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah salah satu di antara amalan qalbu kita, amalan hati kita. Kerana untuk menjadi hamba yang sampai maksud ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata para ulama, mestilah seseorang hamba itu berjalan kepada Allah dengan ibadat yang zahir dan yang batin. Jadi ibadat yang dilakukan oleh hamba itu seolah-olah ataupun merupakan kenderaan yang menyampaikan hamba kepada Allah. Ibadat yang dilakukan oleh hamba itu adalah kenderaan yang menyampaikan seseorang hamba itu kepada Allah, ataupun yang mendekatkan hamba itu kepada Allah. Maka tidak akan hampir seseorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekiranya seseorang hamba itu hanya menitik beratkan ataupun bersungguh-sungguh menjaga amalan zahirnya tanpa mempedulikan amalan batinnya. Ibaratnya macam kenderaan yang tidak diisi dengan minyak, dia tak berjalan. Sebanyak apapun, sehebat apapun amalan yang dilakukan oleh anggota zahir kita, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, bersedekah, berwakaf, tutup aurat, mengaji, mengajar dan sebagainya, itu amalan zahir. Maka kata ulama, sebanyak apapun, sesempurna apapun amalan zahir ini, kalau tidak ada disertakan dengan amalan batin, amalan hati, dia takkan ke mana. Dia takkan ke mana. Takkan membawa hamba tadi dekat kepada Allah dah. Contohnya di sini, seseorang yang lengkap sembahyangnya, sempurna solatnya 5 waktu, berqiyamul lail dan sebagainya, tetapi hatinya tidak memiliki sifat sabar. Tapi hatinya tidak memiliki sifat sabar, maka dia takkan pergi kepada Allah. Ataupun tidak ada ikhlas dalam hatinya. Sebab itu ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang nak melengkapkan ketaatan seseorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekadar seseorang hamba itu menjaga amalan zahirnya, malah
hamba itu mesti berusaha untuk melengkapkan hatinya dengan segala sifat-sifat yang diperintah oleh Allah, membersihkan hatinya daripada segala sifat yang dicela oleh Allah. Amalan hati seandainya bercanggah dengan apa yang diperintah oleh Allah, dia akan membinasakan sebanyak mana pun amalan yang zahir. Contohnya, orang yang banyak melakukan ibadat, dalam masa yang sama hatinya ada penyakit hasad dengki contoh. Yang mana penyakit hasad dengki itu, iri hati itu akan membinasakan segala pahala amal kebajikan. Jadi sampai bila-bila pun takkan sampai hamba tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala selagi dia tidak memastikan sifat-sifat terpuji itu ada di dalam diri. Ini di antara faedah kenapa kita mengaji ilmu tasawuf ni, supaya kita nak memperbetulkan amalan hati kita. Kalau kita belajar fiqh, itu amalan zahir. Macam mana cara nak wudu, macam mana nak tutup aurat, macam mana nak puasa, itu amalan zahir. Ilmu tasawuf ni nak mengajar kita bagaimana cara untuk beramal dengan amalan batin, amalan hati yang tak dapat tidak, yang tak dapat tidak. Jadi malam ni kita membicarakan tentang sifat sabar, yang mana lawan bagi sabar ni apa? Marah, kemarahan. Jadi sifat sabar ni, kata musannif, berhajat kepada manusia setiap saat. Sifat sabar ni mesti ada di dalam diri hamba-hamba Allah setiap minit, setiap saat. Kenapa? Kata musannif, kerana manusia itu dulu tidak sunyi daripada dua macam. Kerana barang yang mengenai manusia itu tak sunyi daripada dua perkara itu dulu, kata musannif. Yang pertamanya, sampai kepada diri kita perkara yang dipersetujui oleh hawa nafsu kita. Kita memperolehi benda yang kita inginkan, sihat, kaya, pangkat, jawatan dan sebagainya. Itu contoh perkara yang datang kepada kita yang diinginkan oleh hawa nafsu. Sihat kan, kaya, mewah, selesa, itu contohnya perkara-perkara yang diinginkan oleh hawa nafsu. Maka perlu juga seseorang hamba yang mendapat keinginan hawa nafsu dia tadi, contoh sihat, kaya dan sebagainya, untuk bersabar dalam keadaan dia memiliki perkara yang bersetuju dengan keinginannya. Kerana seandainya hamba itu tidak mengambil sikap sabar dengan kesenangan yang diberi oleh Allah Ta'ala, maka dia akan lupa, dia akan leka, dia akan lalai, dia akan melampau, dia akan melampaui batas. Contoh, kita menggunakan nikmat sihat kita untuk mengerjakan perkara maksiat. Contoh, sihat ni benda yang diinginkan oleh hawa nafsu. Kita jadi seronok bila sihat. Itu maksudnya benda yang diingin oleh hawa nafsu. Semua orang nak sihat. Tapi kalau kita tak bersabar dengan nikmat sihat ni, kita akan melampaui batasan yang Allah tetapkan. Allah memberi kepada kita sihat supaya digunakan untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Tiba-tiba kita menggunakan nikmat sihat kita untuk membuat benda yang dibenci oleh Allah. Itu contoh melampau dengan perkara yang diingini oleh hawa nafsu. Ataupun contoh, kita diberi harta kekayaan dan kemewahan, maka perlu juga sifat sabar di situ. Kenapa? Seandainya kita tidak bersabar dengan nikmat keluasan harta benda, maka seseorang hamba itu akan melampaui batas, dengan makna mereka akan melakukan pembaziran, ataupun mereka akan terlibat dengan perbuatan yang haram, berjudi, rasuah dan sebagainya. Kalau orang miskin, dia tak ada peluang nak membazir, kerana nak masuk dalam perut dia pun tak cukup.
Tapi orang yang memiliki keluasan harta benda, dia akan terdedah kepada maksiat yang namanya berjudi, yang namanya membazir, yang namanya rasuah dan sebagainya, joli, enjoy dan sebagainya. Nampak tak? Jadi perlukan kesabaran juga walaupun kita mendapat perkara yang diinginkan oleh hawa nafsu. Dan yang keduanya, menyalahi ia akan dia. Kadang-kadang sampai kepada kita perkara yang tidak diingin oleh hawa nafsu. Yang kita nak lain, tapi Allah bagi yang lain. Cuba kita fikir sama-sama, betul tak? Benda ni lah yang bersilih ganti daripada kita celik mata sampailah kita tutup mata balik nanti kadang malam. Bangun tidur, contohnya dapat benda yang kita ingin, sehat dan sebagainya. Lepas tu kadang tengah hari datang pula benda yang kita tak mau. Hilang yang tu kan ganti balik, dia bersilih ganti. Jadi kena sabar. Makna sabar ni sentiasa lah, sentiasa kena sabar, sentiasa kena mengambil sikap sabar. Jadi bahagian yang kedua, meninggalkan segala maksiat. Perlukan kesabaran juga untuk meninggalkan segala maksiat. Apa maksud segala maksiat ni? Segala maksiat sama ada maksiat yang dilakukan oleh anggota zahir ataupun anggota hati. Dan sesungguhnya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu. Bermula yang, yakni orang yang berperang itu, mereka yang memerangi ia mereka akan nafsunya. Itu sebenar-benar orang yang berperang, orang yang berperang dengan hawa nafsunya, yang mana nafsu ini senantiasa mengajak kita kepada perkara yang sia-sia, ataupun nafsu ini senantiasa mengajak hamba tadi melakukan perkara yang dibenci oleh Allah. Maka di situ perlukan kesabaran, peperangan, kesabaran. Makna menahan keinginan nafsu yang nak membuat benda-benda yang dibenci oleh Allah ataupun benda yang tidak memberi faedah. Perlukan kesabaran. Itu amalan hati. Dalam solat pun perlukan kesabaran. Dalam menuntut ilmu juga perlukan kesabaran. Jadi bermula yang berperang itu mereka yang memerangi ia akan hawa nafsunya. Jadi untuk meninggalkan perkara maksiat, maka perlulah seseorang hamba tadi bermujahadah, bersungguh-sungguh menahan kehendak nafsu. Sebab nafsu kita ni senantiasa nak mengajak kepada benda yang Allah benci, benda yang sia-sia ataupun benda yang maksiat. Maka perlukan kesabaran. Sabar ni makna menahan nafsu yang nak pergi kepada maksiat tadi. Menahan mata, contohnya bersabar menahan mata nafsu mengajak mata kita melihat benda yang diharamkan oleh Allah. Maka perlukan kesabaran di situ supaya tertahan mata kita daripada mengikut keinginan nafsu yang nak memandang benda yang haram. Ada kalanya nafsu mengajak telinga kita ataupun syaitan membisikkan agar kita menadah telinga mendengar perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah. Dia mengajak kita dengan umpatan. Dia mengajak kita mendengar keaiban, kemaksiatan orang lain. Jadi perlukan kesabaran, tahan maksudnya. Jangan diikutkan nafsu yang nak menadah dengar tentang dosa, kelemahan, kemaksiatan orang lain. Kalau kita tak sabar dengan makna turutkan nafsu, itu yang berlaku tu. Bila orang cerita pasal saudara kita, tentang keaiban saudara kita, tentang kemaksiatan hamba kita, tentang perihal rumah tangga saudara kita pun tak ada dengar. Kita seronok dengar. Bukan nak lari, sepatutnya lari. Sepatutnya jangan mendengar. Sepatutnya lari. Tapi tak, kita duk suka tengok, suka kita dengar. Jadi perlukan kesabaran.
Kerana nafsu tu contohnya mengajak telinga kita mendengar perkataan yang diharamkan oleh Allah. Setiap perkataan yang diharamkan oleh Allah, mendengarnya maka haramlah dituturkannya. Setiap perkataan yang haram dituturkan, haram didengar. Apa sahaja perkataan yang haram dituturkan, haram didengar. Tak boleh dengar. Sebab benda tu Allah larang bercakap tentang benda tu, mengumpat. Allah larang mengumpat, maka mendengar umpatan juga hukumnya haram. Mengadu domba contohnya, memindahkan perkataan kepada orang lain dengan niat supaya saling berkelahi, saling bersangka jahat di antara satu sama lain. Saya pindahkan cerita kepada si A, lepas tu saya pindahkan cerita pada si B. Mudah-mudahan si A dengan si B ni jadi bergaduh ataupun saling bersangka jahat. Tu orang panggil batu api. Batu api ni, batu api neraka tak? Tu batu api neraka nama dia. Dosa besar. Dosa besar. Mengumpat dosa besar. Jadi batu api dosa besar. Sebab tu kita boleh tengok, kalau orang tu suka cerita kepada kita benda yang tak ada kena-mengena dengan diri kita, yang tak ada hubung kait dengan diri kita, tak ada berhajat pun nak cerita dengan kita tentang keaiban orang lain, situ sebenarnya menunjukkan orang yang menceritakan tadi bukan orang baik. Bukan orang baik. Kalau kita suka dengar, kita juga bukan orang baik. Kalau orang baik, dia tidak akan menceritakan keaiban orang lain. Makna aib ni dosa lah. Walaupun benda tu betul, walaupun benda tu benar. Itu yang namakan mengumpat tadi. Mengumpat ni kita ceritakan kelemahan, kemaksiatan, kekurangan saudara kita. Memang betul ada kekurangan, memang betul ada kelemahan, memang betul ada kemaksiatan, tapi kita ceritakan kepada orang yang tak ada kena-mengena pun. Tak ada kena-mengena pun. Sekadar nak menceritakan, sekadar nak meluahkan, supaya orang lain tadi mengetahui keaiban saudara kita, keaiban isteri kita, keaiban suami kita, keaiban adik-beradik kita. Sekadar nak bagi tahu. Itu namanya mengumpat yang diharamkan. Jadi sepatutnya kita tak boleh nak bercerita benda macam tu kecuali kepada orang yang dibenarkan oleh Allah dengan niat dan tujuan yang betul. Itu boleh. Kita mengumpat isteri kita kepada abang ipar kita contoh, ataupun pak mertua kita, ataupun mak mertua kita. Kita umpat isteri kita dengan makna kita ceritakan kekurangan yang ada pada isteri kita. Contohnya kemaksiatan dia ataupun kedurhakaan dia kepada kita. Kita ceritakan kepada ibu dia supaya diberi nasihat contoh. Itu tak apa. Itu mengumpat yang diharuskan, tak dosa. Isteri nak mengumpat suami dia, dia umpat suaminya pada siapa? Dia umpat suami dia pada ibu mertua dia. Dia pergi rumah ibu mertua dia, dia cerita pasal suami dia. Dia kata suami saya dah 5 bulan contohnya tak bagi nafkah, ataupun suami saya selalu sepak terjang saja. Jadi nak tolonglah, minta tolong mak, tolong nasihatkan. Itu tak apa. Itu namanya mengumpat juga tu, tapi diharuskan kerana tempat yang betul dan niat yang betul. Ada pun kita bercerita tentang keaiban isteri, keaiban kelemahan suami pada kawan-kawan yang tak ada hubung kait untuk mentaslih keadaan suami kita ataupun keadaan isteri kita, ataupun kita mengumpatnya di media contohnya. Itu lebih besar dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Itu ciri-ciri orang yang tidak baik, orang yang tak baik. Orang yang suka dengar pun adalah ciri-ciri orang yang tak baik. Dia kalau baik dia kata aku tak nak dengar, minta maaf. Tak perlu cerita. Dia tak nak dengar. Nampak tak?
Tu kalau baik. Kalau orang tak baik, apa dia? Dia tanya balik apa dia? Lain daripada tu dia tak ada buat apa lagi. Dia tambah pula tanya lagi. Tu pecaman. Kita nak tahu kawan kita baik tak baik, begitu sifat dia. Orang yang baik dia tak akan suka menceritakan keaiban dia. Dia tak akan ceritakan keaiban orang lain. Dan kalau kita suka tadah dengar, kita seronok nak dengar, 2 kali 5 lah tu. 2 kali 5, na'udzubillah. Tak sepatutnya ada kepada mana ada pada kita sikap yang macam tu, tak sepatutnya. Dosa besar tu, jangan main-main. Kemudian, dan sabar daripada maksiat itu lebih sukar daripada sabar mengerjakan ta'at. Kita sedar tak? Selama ni nak bersabar terhadap maksiat itu jauh lebih berat daripada sabar nak melakukan taat. Ramai kita boleh solat, kan? Ramai boleh solat 5 waktu, solat berjamaah, boleh tutup aurat, betul? Tu maknanya memang perlukan kesabaran nak solat, nak tutup aurat. Tapi nak menahan diri untuk membuat maksiat tu, tak ramai orang boleh tahan. Orang boleh tahan sabar untuk mendirikan solat, untuk bangun berqiyamul lail, tapi dia tak boleh sabar menahan lidahnya daripada bercakap yang haram. Itu dalil menunjukkan sabar untuk meninggalkan maksiat itu lebih berat daripada melakukan taat. Rata-rata yang mengumpat tadi dia sembahyang, dia orang sembahyang yang mengumpat tadi tu. Dia baca Quran yang mengumpat tadi tu. Dia tutup aurat, kadang-kadang dah pergi haji umrah dah. Tu bayangkan tu, nak pergi haji umrah tu perlukan kesabaran tu. Sabar korbankan harta, korban mujahadah tenaga dan macam-macam lagi. Tapi tak boleh tahan lidah. Tak ditahan nak ngumpat juga. Haji-haji pun Haja-haja pun nak ngumpat juga. Haji-haji pun, haja-haja pun nak ngumpat juga. Sebab apa? Nak sabar tu. Tak boleh sabar. Tak boleh nak sabar, tak boleh nak tahan tu. Ajakan nafsu dan setan untuk membuat maksiat tu tak boleh nak sabar. Tapi qiyamul lail boleh. Berat qiyamul lail tu. Bukan jalan-jalan orang. Dia boleh bangun tengah malam pukul 3 pagi tu. Makna besar dah sabar tu. Maknanya nak menahan maksiat ni lebih besar lagi sabar diperlukan. Lebih besar lagi kesabaran diperlukan. Pesan ulama dia kata apa? Jangan bersibuk membuat benda-benda yang sunat-sunat dalam hal keadaan kita tak mempedulikan maksiat yang kita buat. Keutamaan daripada memperbanyakkan benda sunat dan meninggalkan benda haram, mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Meninggalkan maksiat ataupun memperbanyakkan amalan sunat? Meninggalkan maksiat itu yang terlebih afdal. Tapi kita tak peduli pasal maksiat kita. Kita nak tahajud, kita nak bersedekah sunat, betul tak? Yang pasal maksiat tadi kita macam tak pandang benda tu, macam terlepas pandang benda tu. Padahal itu yang lebih utama, itu yang lebih utama lagi, itu yang lebih besar pahalanya daripada kita bangun ataupun melakukan amalan sunat. Meninggalkan maksiat itu hukumnya apa? Sunat ke wajib? Wajib. Qiyamul lail tapi kita kejar yang sunat tadi, kita kejar yang sunat tadi, yang wajib kita tinggalkan. Itu contoh permainan nafsu dan syaitan yang nak menipu kita. Jadi kalau ulama tak ceritakan, kita tak tahu. Kita ingatkan betul dah, kita dah solat fardu banyak, kemudian kita dah banyak buat amalan sunat, sedekah sunat, tolong orang sini, tolong orang sana, baca Quran, baca wirid, benda-benda sunat. Jadi kita rasa puas hati dah. Rupa-rupanya dalam permainan syaitan lagi. Apa permainannya tadi? Melekakan kita daripada berhenti melakukan maksiat. Jadi tak boleh lah. Kita nak kena
kita kena menumpukan perhatian. Ini tujuan kita mengaji, kita belajar supaya tahu bagaimana cara melakukan ibadat yang sebenar-benar. Bukankah tujuan ataupun hikmah kita dihidupkan oleh Allah ni supaya beribadat? Tidak ada lain dah tujuan kita. Allah Ta'ala hidupkan kita atas dunia ni, baik laki, baik perempuan, tujuannya mengabdikan diri kepada Allah, mentaati perintah Allah. Mentaati perintah Allah. Jadi bagaimana cara yang namanya mentaati perintah Allah, nak mengabdikan diri kepada Allah tu bagaimana? Inilah yang kita perlukan bimbingan daripada alim ulama. Dengan kita mempelajari ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu tajwid, ilmu fiqh. Kerana ibadat itu ada tata cara yang tersendiri yang ditetapkan oleh Allah, yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti yang kita buat. Kita ni beribadat mengikut nafsu. Kita beribadat mengikut nafsu. Ini yang kita nak belajar ni, supaya kita boleh suluh diri kita ni. Maknanya selama puluhan tahun ni, kita dah hidup puluhan tahun ni, selama ni kita beribadat, adakah dah menempati seperti yang ulama pesan, ataupun kita beribadat sekadar mengikut kehendak nafsu kita? Contohnya macam tadi lah, waktu semayang, waktu mengumpat, waktu puasa, waktu berdengki. Maknanya kita beribadat tanpa ada pantang larang. Yang sebenarnya beribadat itu ada pantang larang dia. Kita beribadat mengikut nafsu. Nafsu kata jom semayang, kita pun semayang. Jom mengaji, jom kita pun mengaji. Jom mengumpat, okey, beres. Jom berdengki, jom berdendam, jom. Adakah itu cara ibadat yang nak menyampaikan hamba kepada Allah? Jawabnya tidak. Jadi jangan kita berpuas hati. Kita tengok diri kita balik, cermin diri kita balik. Kita mengaji ni bukan nak suluh orang. Suluh balik perbuatan kita, jujur, kena jujur dengan diri kita. Kita tengok perjalanan kita sama tak seperti yang ulama pesan. Sama tak seperti yang ulama pesan. Ataupun kita beribadat ni ikut suka hati kita, tanpa mempedulikan nasihat-nasihat yang dah diberikan oleh alim ulama. Kita tak nak pakai nasihat ulama, kita nak beribadat ikut kita. Takkan sampai maksud. Beribadat ni ada maksud. Apa maksud kita beribadat? Apa maksud kita mengabdikan diri kepada Allah? Apa maksud? Apa tujuan? Apa tujuan? Ke kita tak tahu tujuan apa? Apa tujuan? Saja-saja. Tak tahu. Nak mati dah ni. Takkan kita tak tahu tujuan mana nak pergi ni? Nak redha Allah. Nak redha Allah, kena buat benda yang Allah redha. Mengumpat Allah redha tak? Dah kenapa kita buat? Kata nak redha Allah, kenapa kita tak berhenti daripada mengumpat? Kenapa kita tak berhenti daripada berdengki? Kenapa kita tak berhenti daripada berdendam? Kerana benda-benda ni menjadi asbab Allah tidak redha kepada kita, walaupun kita orang yang solat 5 waktu. Walaupun kita solat 5 waktu, walaupun kita dah ada haji, dah ada umrah, tapi bila benda-benda ni ada pada kita, kita tak diredai oleh Allah. Sebab tu kena tinggal. Tu pantang dia, pantang lagang dalam ibadat. Jangan kita merasa selesa, mentang-mentang kita dah banyak semayang, dah mentang-mentang banyak semayang sunat, dah banyak wakaf, dah banyak sedekah, kita berasa selesa walaupun kita berdengki, mengumpat, buat benda-benda yang tak sepatutnya. Kita rasa selesa seolah-olah ibadat kita tu dah boleh mengkambus dosa-dosa tu. Dah. Maksiat lidah ni, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, hanya bertutur beberapa patah perkataan, dia akan menghapuskan pahala amal ibadat yang dibuat berpuluh tahun. Bahayanya lidah kita ni. Hanya dengan bertutur beberapa patah perkataan, dia membinasakan segala pahala kebajikan yang dah buat berpuluh tahun.
Sedangkan umur kita yang tinggal baki lagi tak tahu berapa hari. Agak-agak sempat tak nak cover balik yang puluh tahun dah binasa tu, dengan sebab lidah kita yang bertutur tak sampai beberapa patah perkataan. Yang namanya mengumpat tadi contoh, ataupun berdengki ataupun mengadu domba tadi. Sebab tu ulama pesan, pada mereka maksiat ni maknanya benda yang sangat-sangat tak boleh. Jangan kita rasa selesa dah selagi ada lagi benda-benda yang tak sepatutnya kita buat tapi kita buat. Maksiat zahir dan maksiat hati tadi, khususnya maksiat hati. Jangan pernah rasa selesa, jangan pernah rasa amalan kita dah baik, dah Allah terima. Jangan. Selagi ada benda-benda tu dalam hati kita, tak ada jaminan lagi. Jangan berasa seronok dah. Jangan berasa seronok. Tu perlukan apa tadi? Kesabaran yang tinggi. Nak solat 5 waktu perlukan sabar. Nak tinggalkan maksiat lebih-lebih lagi perlukan sabar. Kerana syaitan tu lebih mengerasi, nafsu lebih mengerasi kita, mengajak kita melakukan kemaksiatan, yang mana kemaksiatan ini akan membinasakan ketaatan. Sebab tu dia tak heran kalau nak solat lah. Mula-mula dia hasut tu jangan solat, kita lawan boleh solat. Tak apalah nak solat pun. Nak bangun qiyamul lail, dia kata jangan, kita lawan, kita mujahadah bangun qiyamul lail. Dia kata tak apalah. Dia kata nanti aku hasut kau supaya berdengki mengumpat. Akan habislah pahala qiyamul lail, akan habislah pahala solat yang kau buat. Tu. Kita tak sedar, kita ingatkan tak ada apa-apa pun. Nanti balik akhirat kita terperanjat, kosong buku amalan kita, kosong, seolah-olah macam tak pernah beribadat. Padahal di dunia dulu apa yang kita tak buat? Semua dah buat. Tapi mana bahagiannya, mana pahalanya, mana kebajikannya? Itulah bahayanya kalau kita tak belajar. Kita tak tahu apa benda yang merosakkan amalan kita sendiri. Kalau kita belajar, kita boleh tahu. Setidak-tidaknya kita tahu benda ni salah, benda ni tak boleh, yang aku buat ni membatalkan pahala amal kebajikan aku. Maknanya pahala amal kebajikan aku dah tak ada dah ni. Sebab Nabi tak tipu, Nabi tak bohong, Nabi tak dusta. Kalau Nabi kata dengki itu menghapuskan segala pahala amal, hapus sungguh-sungguh. Satu pun tak tinggal. Bagaimana cara nak kembalikan balik? Bertaubat sungguh-sungguh. Taubat sungguh-sungguh. Tahu tak taubat sungguh-sungguh bagaimana? Istighfar. Beristighfar ke macam mana? Taubat, macam mana taubat? Astagfirullah, taubat macam tu. Senanglah taubat senang ke susah? Tak tahu. Ngaji kitab tasawuf banyak dah ni. Taubat tak tahu. Taubat macam mana taubat? Tak tahu macam mana nak buat. Taubat hukumnya apa? Sunat ke wajib? Tak tahu. Innalillahi wa inna ilaihi. Taubat hukumnya wajib, bukan sunat. Taubat hukumnya wajib, bukan sunat. Taubat ni amalan lidah ke amalan hati? Hati. Ada berapa syarat? Apa rukun dia? Dah. Selama ni kita perasan dah taubat macam mana? Bahaya ni. Kita perasan macam dah taubat, perasan macam Allah dah ampun dosa, rupanya belum lagi. Ngaji ngaji sungguh-sungguh. Ada syarat, ada rukun taubatnya. Tak cukup syarat, tak cukup rukun, walau menangis, melalak, berguling sekalipun, tidak dipanggil taubat, tak panggil taubat. Dia kena cukup syarat-syarat dan rukun dia, baru panggil taubat, baru Allah ampunkan dosa. Kalau tak cukup, Allah tak ampunkan dosa, walaupun kita menangis-nangis, melalak-lalak, melaung-laung.
Di antara syarat taubat ni, kena janji dengan Allah nak berhenti meninggalkan semua jenis dosa dan maksiat zahir dan batin. Senang ke susah? Kena janji pada diri kita bahawasanya kita akan berhenti daripada melakukan semua jenis dosa zahir dan batin. Senang ke susah? Kalau tinggal separuh, boleh buat separuh-separuh lagi, itu okey lagi. Ini kena janji tak buat sebarang dosa. Kenapa tu? Kata ulama, nak membuktikan seseorang hamba tu memang benar-benar dia nak meninggalkan kemaksiatan dengan Allah. Sebab tu syarat orang nak bertaubat, dia mesti bulat hati dia, putus hatinya dengan sebarang jenis dosa dan maksiat. Bukan dosa yang kita buat tu saja. Kena azam. Contoh, kalau orang tu mengumpat, dia akan azam untuk masa ni, sampai daripada detik ni sampailah akan datang, dia takkan mengumpat dah sampai bila-bila. Dan dalam masa yang sama juga, dia berazam untuk meninggalkan semua jenis dosa-dosa lain yang dia dah pernah buat, dan dia berazam takkan membuat dosa yang belum pernah dia buat. Maksiat zahir dan maksiat batin. Payah tuan-tuan. Kalau tinggal, contoh, kalau kita kata azam untuk tinggal mengumpat sahaja, yang lain tu masih boleh lagi, itu senang. Kita tak mengumpat, kita jadi batu api. Senang ke tidak? Jawab lah. Takkan nak berhenti lah. Kau lepas setengah sekarang maghrib awal. Maghrib awal. Susah susah. Dah kita dah bertaubat ke belum agak-agak? Jangan jawab. Diam. Jangan jawab pula dah, orang tahu. Tanya diri kita sendiri. Saya dah sebutkan tadi di antara, ada tak benda tu? Azam kalau mengumpat, berhenti, tak nak mengumpat dah. Ya Allah, aku janji takkan mengumpat sampai bila-bila. Sampai bila-bila aku tak nak mengumpat dah. Aku tak nak, aku tak ingin dah. Dan dalam masa yang sama, aku azam tak buat sebarang jenis dosa dan maksiat zahir ataupun batin. Aku tak nak buat. Aku tak akan buat. Kena janji macam tu. Putus. Kalau contohnya, ya Allah, hari ni aku azam nak tinggal, tapi minggu depan rasa macam ada kawan tu nak balik tu, dia macam nak cerita sikit lah. Tapi hari ini aku janji, menyesal dah aku mengumpat, Allah menyesal dah. Aku mengaku berdosa, mengaku bersalah, jahatnya aku, kotornya aku, kejinya aku ni, ya Allah, salah guna lidah, ya Allah. Ampunkan aku azam, ya Allah, tak nak mengumpat dah hari ini. Bukan hari ini, selamalah. Yang lain pun sama. Nak membuktikan yang hamba tadi nak meninggalkan, memang tak ada keinginan nak buat dosa dah dengan Allah. Bila hatinya bulat macam tu, barulah ada rukun ataupun syarat taubat tadi tu. Kalau dah tak ada, tuan-tuan, walaupun kita astagfirullahalazim, nangis, tapi dalam hati kita, aku nak tinggal mengumpat saja. Yang berdengki belum puas hati lagi. Yang mengumpat dulu, astagfirullahalazim, berdendam belum lagi. Tak jadi, tuan-tuan. Tak panggil taubat. Syarat tinggal semua, azam tinggal semua. Dan jangan mengulangi dengan sengaja. Jangan ulang dengan sengaja. Maknanya dia kena mujahadah, dia kena lawan, dia kena pegang. Setiap kali datang bisikan tu, contoh, ajak lagi dia mengumpat, ajak lagi dia berdengki, ajak dia lagi berdendam, dia lawan. Dia tak ikutkan, dia lawan. Itu maksudnya. Dia tidak mengulangi dengan sengaja. Dulu kita dah jemput dapat taubat, nak cerita sabar tadi tu. Payah, tuan-tuan, ibadat ni. Kalau kita mengaji, kalau kita ambil tahu, baru kita tahu. Taubat ni bukan mudah sebenarnya. Tidak semudah yang kita sangkakan. Payah sangat.
banyak permainan tipu daya, perangkap jerangkap sama, musuhnya banyak, merampaknya banyak, yang meragutnya banyak, yang menghalangnya banyak, yang mengganggunya banyak, yang menolongnya sedikit, yang menghalangnya banyak. Oh, bukan senang ibadat. Tiba-tiba kita buat tak kisah, tiba-tiba kita tak nak ambil tahu, tiba-tiba kita tak nak belajar, seolah-olah macam kita dah mahir dah, seolah-olah macam kita mahir perjalanan ibadat yang nak menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala tu. Macam kita dah tahu segala-galanya, yang kita tak nak mengaji, tak nak mendengar tu. Imam Ghazali kata terlebih sukar ibadat ni, sangat-sangat dahsyat sukar dia. Imam Ghazali sendiri mengaku dia ulama besar, dia waliullah, mengaku ibadat ni payah. Yang nak menyampaikan kepada Allah, ibadat yang sebenar-benar yang menyampaikan hati hamba kepada Allah tu payah, sangat-sangat payah. Tiba-tiba kita ni yang tak ada ilmu ni pula kita kata senang je. Kau buat je lah, nanti dapatlah pahala masuk syurga. Buat dapat pahala masuk syurga. Senang macam tu. Tak semudah tu, tuan-tuan. Jadi kita jangan berasa senang dengan dosa dan maksiat yang kita masih lakukan, meskipun ada amalan-amalan sunat yang banyak kita kerjakan. Dan sabar daripada maksiat itu lebih sukar daripada sabar mengerjakan taat. Tu maksiat mata payah nak tahan, telinga payah nak tahan, lidah payah nak tahan, tangan kaki, kemaluan, perut nak masukkan benda haram, perut nak dimasukkan benda syubhat. Istimewa maksiat yang sudah diadatkan. Lebih-lebih lagi maksiat yang telah beradat. Mana maksiat yang kita selalu buat, ulang-ulang hari-hari selalu buat. Itu maksiat yang dah jadi adat, mana dah jadi kebiasaan. Mesti nak mengumpat, mesti nak cerita hal orang. Tu dah beradat. Jadi nak berhenti daripada maksiat yang dah jadi adat ni jauh lebih berat lagi, berlipat kali ganda lagi beratnya daripada maksiat yang jarang-jarang dia buat. Jarang-jarang buat, mudah nak berhenti sikit lah. Mudah sikit lah, tak adalah mudah sangat pun. Mudah sikit, tak berbanding dengan maksiat yang dah jadi adat, kebiasaan. Dah jadi makan minum dia dah. Ibaratnya macam makan minum dia dah. Kalau contoh macam orang dah biasa minum arak, nak berhenti payah. Orang dah biasa tikam ekor, payah nak berhenti. Nak suruh dia tikam kepala, dia tak mau. Dia nak tikam ekor. Ekor ni dia lari-lari, sebab tu payah kena. Nak cepat kena, tikam kepala. Tikam ekor payah kena. Jangan. Tak kisahlah nombor ekor online tak online. Payah nak berhenti. Kalau dah jadi adat, payah nak berhenti. Dia pun yang jarang-jarang dibuat, dia terjatuh kadang-kadang, itu mudah berbanding dengan yang dah biasa. Mulut suka nak cakap benda yang tak elok, dia nak berhenti tu payah, sebab dah jadi kebiasaan. Na'udzubillah. Tapi tak mustahil, Allah boleh tolong. Istimewa maksiat yang sudah diadatkan, suka bersangka jahat dengan orang, nak berhenti payah tu. Nak suruh, nak didik jadi orang yang sangka baik, sangat-sangat payah. Sebab bersangka jahat tu dah jadi kebiasaan dia. Na'udzubillah. Berat nak tinggalkan. Makna dia kena mujahadah sungguh-sungguh lah tu. Kalau dia nak sampai maksud ibadatnya kepada Allah, kalau dia nak Allah redha dia, dia kena tinggalkanlah maksiat-maksiat, sama ada yang beradat ataupun yang tak beradat. Lebih-lebih lagi yang beradat tu dia kena mujahadah lebih lah. Dia kena mujahadah lebih lagi. Sebab dah jadi darah daging tu, nak berhenti susah. Susah sangat-sangat. Kerana bertolong-tolong padanya tentera hawa nafsu dan tentera adat. Kerana dah bergabung, nafsu mengajak, contohnya mengumpat, kemudian mengumpat tu pula dah jadi adat, dah jadi kebiasaan. Jadi bergabung dua ni, tu yang jadi berat dah.
Jadi berat nak tinggal. Bergabung nafsu dengan kebiasaan. Maka jika berhimpun kepada keduanya oleh mudah mengerjakannya, nescaya tiada sabar daripadanya melainkan as-siddiq. Apabila dah bergabung di antara nafsu dan adat tadi, maka sukarlah dia nak berhenti. Melainkan ni yakni melainkan baru seseorang hamba tadi boleh berhenti daripada maksiat yang dah jadi adat tadi, melainkan as-siddiq, artinya orang yang banyak benar, makna orang yang hatinya benar-benar dah bulat nak berhenti daripada maksiat. Bulat hati dah. Maknanya dia azam sungguh-sungguh dah. Maka orang yang bulat hatinya, insya-Allah boleh tinggal. Tapi kalau macam tak boleh. Ada macam rasa sayang lagi, payah. Sebab tu syarat taubat tadi putus selama-lamanya. Putus selama-lamanya. Bukan hari ni kita azam tinggal, tapi dalam hati masih simpan lagi. Boleh jadi akan datang nanti langkau 5-6 tahun, boleh jadi aku nak buat dah, kadang-kadang tak boleh. Itu tak cukup juga, tak sah juga. Syarat taubatnya tak sah. Sebab dalam hatinya tidak putus nak meninggalkan. Dia masih lagi ada keinginan nak buat. Tapi bukan sekarang, nantilah bila-bila dia kata, nanti bila-bila aku nak buat balik dah. Tapi sekarang ni aku azam nak tinggal, tak nak buat dah. Tak jadi. Tak panggil taubat dah. Sebab hati tak putus. Dia kena putus hati. Bermula yang demikian itu seperti mengumpat menceritakan dosa, kekurangan, kelemahan, keaiban, kemaksiatan saudara kita kepada saudara kita yang lain tanpa sebab. Tuan-tuan pernah pergi tak balai polis buat report kecurian ke? Pernah tak? Mengumpat lah tu. Betul tak? Kita pergi balai tu, kita pergi mengumpat. Sungguhlah. Besok kalau nak pergi balai, jumpa dengan yang depan tu, kata depan, cik, saya nak mengumpat. Saya nak mengumpat. Bukankah kita nak report tu kejahatan tu? Betul? Ni saya nak bagi tahu, malam tadi saya tengok kat tingkap, tengok jiran belah depan tu. Dia ada bawa gini. Makna kita nak ceritakan keburukan dia. Nampak ada bawa senjata api ke apa, nampak macam senapang apa duduk malam tadi. Mengumpat tak tu? Mengumpat tak? Mengumpat lah tu, menceritakan kejahatan orang. Payahlah kalau tak faham. Nanti kan jadi macam ni. Ni nak cakap sikit lah. Bukan nak mengumpat. Ni bukan nak mengumpat, ni nak cerita. Kau nak tahu tak, si Anu tu, dia lelaki dia tu, aku bukan nak mengumpat, nak cerita. Ni masalah. Ni masalah. Sebab tu mengaji suruh faham. Biar kita tahu yang kita buat tu, biarlah muqaddimah dia macam khutbah Jumaat sekalipun, tapi bila kita menceritakan dosa orang lain tanpa sebab di tempat yang tak kena, tetap namanya mengumpat. Tanya tak tahu pula dah. Lepas tu macam mana kita nak tinggalkan kalau kita pun tak kenal mengumpat tu apa? Sebab tu sifat ilmu tasawuf ni dah ajar kita memperkenalkan perbuatan maksiat, nak memperkenalkan supaya kita kenal dan kita jumpa benda-benda tu. Kalau ada dalam hati, kita boleh jumpa dan kita boleh usaha tinggalkan. Tapi kalau masalahnya kita sendiri tak kenal yang namanya mengumpat, bagaimana jadi batu api neraka, macam mana kita nak tinggalkan sedangkan benda tu kita buat. Ini peranan ilmu tasawuf ni, nak memperkenalkan sifat mahmudah apa, sifat madmumah apa. Yang kata tawaduk bagaimana, supaya tawaduk ni kita kena ambil, pakaikan pada hati kita. Takabur bagaimana pula. Jadi dua-dua ni kita kena kenal. Yang jahat kena kenal supaya nak tinggalkan, yang baik pun kena kenal sebab nak ambil, nak pakai, nak guna. Tapi kalau kita tak boleh membezakan yang mana madmumah, yang mana mahmudah, macam mana? Dia kalau bercampur dalam hati kita, dia tak jadi. Ibaratnya kalau dalam pinggan tu nasi pun bubur, lauk pun bubur, lauk kambing pun bubur, kari kambing pun bubur, tai kambing pun bubur sekali. Tergamak ke nak makan? Dah sini tergamak pula simpan. Sebab sini tak nampak jijik, betul?
Sini tak nampak jijik. Kalau kat pinggan tu nampak jijik. Yang suci pun bubuh, yang kotor pun bubuh. Nampak jijik. Tapi yang ni waktu solat lillahi ta'ala, ikhlas. Betul dah tu. Baik dah. Tapi campur pula, ada dengki, ada dendam. Kan campur tu sama jijik. Allah pandang jijik. Walaupun kita tak pandang jijik, tapi Allah pandang jijik kalau hati kita campur benda macam tu. Sebab tu nak kena buang. Sebelum mati nak kena buang cepat-cepat. Nafsu dia memang ajak kita begitu supaya kita mati dalam kebencian. Supaya kita mati dalam kebencian. Atau mengumpat. Kita pergi balai, kita cerita, "Cik, saya nak buat report. Malam tadi saya nampak jiran sebelah ni ada buat benda salah ni, begini." Kita cerita lengkap habis semua. Apa tujuan kita pergi situ? Okey, bye. Setakat tu je. Dah bagi report je. Okey, bye. Saja je nak bagi tahu. Alang-alang lalu depan balai ni tadi. Biasa kawan mengumpat tu tak ada. Hari ni saya singgahlah kat balai ni nak cerita dengan cik lah. Garuk kepala tu ada juga macam ni dia. Kita tu tadi supaya dia ambil tindakan. Jadi kena pada tempat dan kena pada sebab dia. Maka walaupun tu namanya mengumpat, tak berdosa kerana kena pada tempat dan tujuan. Boleh faham Jadi kaki mengumpat, pastikan lepas ni kalau nak mengumpat dah di tempat yang betul. Baru tak berdosa, baru tidak menghapuskan segala pahala amalan kita. Kalau tak, penat je kita semayang. Pahala tak dapat. Pahala habis musnah. Bermula yang demikian itu seperti mengumpat ataupun berdusta. Berdusta ni bercerita, memberitahu tentang perkara yang menyalahi dengan perkara yang sebenar. Itu berdusta lah. Benda hakikatnya putih, kita kata hitam. Itu bohong namanya. Dan berhajat pada menolak akan yang demikian itu maksiat yang dah beradat kepada sabar yang bersangatan. Makna bukan sikit-sikit punya sabar, bersangat-sangatan. Kena kuat, maknanya sabarnya tu tak boleh sabar sikit-sikit, kena sabar banyak-banyak. Jadi ingatkan pahala sabar tu, ingatkan pahala sabar yang Allah nak bagi. Pahala sabar menahan diri dari buat dosa maksiat ni lebih besar pahalanya daripada bersabar melakukan ibadat tu. Buat ibadat perlukan kesabaran dan pahalanya banyak. Meninggalkan maksiat juga perlukan kesabaran dan pahalanya jauh lebih banyak lagi. Jadi Allah tawarkan dalam bab meninggalkan maksiat ni pahalanya lebih besar lagi. Sebab Allah tahu meninggalkan maksiat ni lebih sukar untuk hamba daripada nak melakukan ketaatan. 600 darjat Allah naikkan. Orang yang sabar meninggalkan maksiat naik pangkatnya 600 darjat. Setiap kali ada ajakan hawa nafsu dan syaitan untuk buat dosa maksiat, dia sabar, dia tahan sehingga dia tak buat benda tu, naik 600 darjatnya di sisi Allah. Bayangkan kalau satu hari itu dia bersabar dengan macam-macam hal lah. Sabar untuk solat, sabar untuk tinggalkan maksiat. Lepas tu dalam masa yang sama ada pula masalah yang datang dalam hidup dia, dalam keluarga dia, dalam rumah tangga ni, yang memerlukan kesabaran. Agak-agak berapa banyak pahala yang dia dapat sehari semalam. Bagaimana kedudukan hamba yang sentiasa duduk dalam sabar tadi setiap hari sepanjang umur. Macam mana agak-agak kedudukan dia di hari kiamat besok? Kita tak nampak ni tuan-tuan. Inilah di antara rahsia bagaimana seseorang hamba tu besok boleh tinggi darjat kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat. Sebab ni lah, itulah hikmah Allah bagi kita pelbagai ujian, pelbagai halangan supaya kita berpeluang untuk mengambil sifat sabar tadi yang mendatangkan keuntungan bagi diri kita nanti di hari kiamat. Memang kat sekarang ni tak nampak balasan tu, tapi adakah kita tak yakin dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW tentang kelebihan sabar? Dinaikkan darjat 300 pangkat untuk melakukan taat, 600 darjat untuk meninggalkan maksiat, 900 darjat untuk bersabar dengan ujian. Cuba bayangkan macam mana hebatnya seseorang tadi tu di sisi Allah dengan sebab sabar dia terlalu banyak. Sabar dalam segala hal.
Sabar nak taatkan Allah, sabar nak tinggalkan dosa maksiat. Lepas tu datang ujian, tak ada duit lah, sakit lah, beginilah, begitulah. Dia sabar, sangka baik dengan Allah. Dia tak menyalahkan takdir. Dia redha dengan apa yang Allah tetapkan. Dia tahu, dia yakin Allah Ta'ala Maha Kuasa memberi kesenangan pada diri dia. Allah Maha Kuasa menarik segala ujian yang berat-berat dalam hidup dia. Dia kuasa. Dia yakin Allah Ta'ala Maha Kuasa. Dan dia yakin Allah sengaja menguji dia supaya nak memberikan dia pahala sabar yang sangat banyak, yang sangat hebat. Dia sabar ya. Dia beruntunglah dia besok. Kita yang tak nak sabar, rugilah. Tak dapatlah darjat tu. Cuba hari ni, kalau kita buat hari ni, kita sabar hari ni, kita dapat tengok pahalanya hari ni, balasannya hari ni. Dan tentulah kita akan bersungguh-sungguh nak bersabar. Jadi Allah uji kita. Di antara ujian Allah, sama ada kita percaya ataupun tidak apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW tentang perkara yang tak boleh dilihat dengan mata. Contohnya tentang pahala dan darjat seseorang hamba tadi. Orang yang yakin, dia akan sungguh-sungguh lah, sebab dia yakin memang ada darjatnya nanti di sisi Allah. Cuma di dunia ni Allah tak tunjukkan. Sabar. Nak sabar tak tuan-tuan? Belum tahu? Belum tahu lagi? Tengoklah macam mana. Tengoklah dulu. Dah bila lagi? Bila lagi? Kita dah hidup berpuluh-puluh tahun dah. Takkan tak puas lagi dengan tak sabar tu? InsyaAllah doa, minta pada Allah, ya Allah beri kekuatan, akan jadikan aku yang sabar. Ya Allah, aku ni lemah. Pernah tak kita minta macam tu? Tak pernah. Oh, kita memang tak nak sabar lah maknanya. Tak nak? Dah pernah minta ke tak ada? Pernah tak minta, ya Allah, aku ni tak boleh nak sabar, aku ni tak boleh sabar, ya Allah, kau tahu, tapi aku nak mengadu, ya Allah, aku ni tak boleh sabar, aku ni suka nak marah, cepat panas begini. Ya Allah, ni sifat yang tak baik, tolonglah jadikan aku yang sabar, orang sabar. Aku nak sangat jadi orang yang sabar, ya Allah, macam orang-orang tu. Pernah tak mintanya tu? Tak ingin. Macam mana Allah nak bagi? Sebab Allah tahu kita tak mau. Allah tahu tak barang yang dalam hati kita? Jadi bila Allah tahu dalam hati kita tak ada keinginan nak jadi orang yang sabar, Allah tak tolong. Kenapa Allah nak bagi orang yang tak mau? Allah tahu kita tak nak sifat tu. Kita suka marah, kita suka begini, suka begitu, kita tak nak jadi penyabar. Allah tahu kita tak nak jadi penyabar. Macam mana Allah nak bagi? Yang Allah bagi ni orang yang nak sungguh-sungguh. Barulah Allah akan permudahkan, barulah Allah akan dorong. Tapi bila Allah lihat dalam hati kita, orang ni, hamba ni tak nak jadi penyabar, dia seronok dengan sikap dia, pembengih dia, pemarah dia, tak adalah datang pertolongan Allah. Jadi itu di antaranya, kalau kita nak Allah tolong kita memiliki sifat-sifat yang tadi tu, kena minta sungguh-sungguh dengan Allah. Kena ada keinginan, ya Allah, aku nak jadi penyabar, aku nak sangat jadi pemaaf macam orang-orang soleh tu, aku nak macam tu. Sekarang ni aku tak ada sifat tu, ya Allah, berilah taufik kepada aku. Minta. Kadang-kadang takut, kadang-kadang takut nak minta. Setan bisik, jangan, kau jangan minta, wahai sahabat. Dia kata, sahabat, jangan minta, sahabat, jangan. Kau kalau jadi penyabar, pemaaf, untunglah orang-orang tu. Jangan, sahabat. Kita pun beres. Dia cukup takut kadang, tak nak, tak jadi, nanti dulu lah. Nanti dulu, tak jadi, nak minta ni. Dia tahu ni kan kalau jadi pemaaf, kalau ni tak jadi, belum puas lagi. Biar simpan dulu. La ilaha illallah. Mati terkejut, tuan-tuan. Malaikat maut tu datang, dia tak tunggu hati kita bersih ke tidak. Sampai waktu dia akan datang. Terkejutlah kita waktu tu besok, sebab kita tak buat persiapan lagi,
Sebab nak jadi baik tadi kita tangguhkan sehari pas hari. Tu terkejut tu. Semua orang terkejut bila datang malaikat maut. Terkejut sebab apa? Tak ada persiapan lagi. Jadi jangan tangguh-tangguh. Kita beruntung, kita sabar, kita yang untung. Kata nak masuk syurga, sabar ni tangga nak menyampaikan kita kepada syurga. Macam mana nak masuk syurga tanpa sabar? Kena sabar lah. Sebab tu kadang-kadang orang kalau ada masalah ini, kita nasihat sabarlah. Cakap senang lah, dah marah pula tu. Macam mana manusia ni? Dia duduk dalam masalah, dia duduk dalam begini dan begitu, kita nak bagi nasihat apa? Kan Allah dah bagi tahu dalam Quran tu. Saling mengingatkan orang lain supaya sabar. Kita ingat, sabarlah, insya-Allah adalah tu. Sabarlah. Cakap senanglah sabar. Dan nak cakap apa? Jangan sabarlah. Cakap macam tu. Lain kali cuba cakap macam tu. Saya ni ada dugaan cubaan macam ni. Kau jangan sabar. Kau ikut ni, tu merenan ke ikut kau lah. Dah suruh sabar pun marah. Tak tahu apa yang dia nak sebenarnya. Bahagian yang ketiga, barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba tetapi baginya ikhtiar pada menolaknya, seperti menyakiti akan dia oleh orang lain dengan lidah. Tu. Menyakiti orang lain, dia disakiti oleh orang lain dengan lidahnya atau dengan tangannya, maka sabar atasnya dengan ketiadaan membalas. Jangan balas. Jangan balas. Membalas kejahatan dengan kejahatan tu semua orang dah buat dah. Membalas kejahatan dengan kejahatan tu semua orang dah buat dah. Membalas kejahatan dengan kebaikan tu, itu jarang-jarang ni orang boleh buat. Jarang-jarang orang buat jahat pada dia, dia balas dengan kebaikan. Paling tidak dia maafkan dan dia doakan. Dapat macam tu pun cukup lah. Aku maafkan dan aku doakan kau supaya kau dapat hidayah lah. Aku maafkan lah, tak apalah. Boleh macam tu? Ya. Kalau boleh, alhamdulillah lah. Nabi seronok dengan hamba-hambanya, dia punya umatnya yang pemaaf, yang nak cuba meniru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bolehlah Nabi. Aku bukan Nabi. Melawan pula tu. Nafsu nafsu ni, jangan buat pasal nafsu. Dia tak kira siapa nafsu ni. Aku nak suruh sabar, peringat aku Nabi, peringat aku sahabat Nabi ke? Cakap senang lah. La ilaha illallah. Ngaji. Banyak solawat, banyak istighfar, insya-Allah nanti hati jadi lembut. Seperti menyakiti akan dia oleh orang lain dengan lidah atau dengan tangannya, maka sabar atasnya dengan ketiadaan membalas. Telah berfirman Allah Ta'ala, wa la nasbiranna ala ma adzaitumuna, dan demi Allah selagi akan sabar oleh kami atas menyakiti kamu akan kami. Jadi cuba. Jangan kata tak boleh. Kita ni dah set dalam otak kita, aku tak boleh. Macam mana? Jangan kata insya-Allah aku boleh, dengan pertolongan Allah insya-Allah aku boleh jadi pemaaf. Insya-Allah dengan pertolongan Allah aku akan jadi orang yang suka bersangka baik. Ini dah kita awal-awal kita dah letak dekat kepala kita, kita dah set aku tak boleh. Macam mana? Sebab tu Islam ni suruh fikir yang baik-baik kan? Fikir yang baik-baik kan? Kita fikir yang tak baik, makna bila kita kata kita tak boleh jadi penyabar, makna itu negatif. Aku tak boleh jadi pemaaf, makna negatif lah tu. Insya-Allah aku boleh, itu positif, insya-Allah lah. Ini awal kita fikir benda yang negatif akan dapat negatif lah. Kena fikir yang baik-baik. Fikir yang baik. Kalau kita nak yang baik-baik, kita kena fikir yang baik. Kadang-kadang kita ni dapat benda-benda tak baik sebab kita suka fikir tak baik. Kita fikir orang tu nak buat jahat dengan kita, kita fikir orang tu nak berdengki dengan kita, kita fikir orang tu nak berdendam. Jadi kita yang jadi negatif, kita yang jadi resah gelisah, padahal benda tak ada pun. Ni
Nafsu syaitan dia mainkan kita punya kepala. Dia suruh kita stres. Dia suruh kita tak tenang. Kadang-kadang manusia ni kalau tak tenang, lepas tu tak ada ilmu pula, dia akan membuat sesuatu yang haram lagi. Nak melepaskan kononnya keserabutan itu, nak tenang, nak pergi mana? Minum arak, berjudi, pergi disco, pergi pub, macam-macam, makan pil, tu. Dia memang, nafsu syaitan ni memang nak merosakkan kita. Jangan fikir yang jahat-jahat, fikir yang baik-baik, sangka yang baik-baik, jangan sangka yang tak baik. InsyaAllah akan ada perubahan dalam hidup kita, dalam hati kita. Kerana hakikat kebahagiaan, ketenangan tu duduk pada hati yang bersih, hati yang baik. Hati yang bersih, hati yang baik. Kamu akan rasa ketenangan walaupun kamu dalam kemiskinan. Kamu akan rasa ketenangan. Hati kamu baik. Bahagian yang keempatnya, wallahu a'lam. Yang keempat, wallahu a'lam. Jadilah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua untuk menjadi orang yang sabar dalam segala hal. Amin. Tak nak amin lah. Memang tak nak lah ni. Cuba dengar doa-doa macam tu, amin. Ni kalau doa minta duit ke, bukan main amin lagi kita. Minta jadi penyabang. Penyabar. Amin lah. Malaikat penuh ni. Malaikat doakan juga, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi orang sabar. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita semua, redha kita semua, panjangkan umur dalam taat, luaskan rezeki yang halal. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa dan hajat-hajat kalian semuanya yang tersurat, yang tersirat, lebih daripada apa yang kalian hajatkan. Mudah-mudahan dilahirkan di kalangan kita anak-anak dan keturunan yang soleh, yang solehah, yang isteri dijadikan isteri yang taat, yang solehah, yang suami dijadikan suami yang soleh, yang bertakwa, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi taufik kepada kita untuk beribadah dan memperbaiki ibadah zahir dan batin. Mudah-mudahan husnul khatimah, mudah-mudahan semuanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli kutri muthaba dzakar wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli